قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi, berhimpun di rumah Allah ini untuk memahami tafsirul Quran. InsyaAllah pada malam ini kita masuk surah yang baru, yaitu surah An-Nasr, Suratun Nasri, surah pertolongan ataupun kemenangan, Makkiyah, yang turun di Makkah. Ayatnya sebanyak 3 ayat. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila tiba pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu akan lihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah itu berduyun-duyun. Maka dengan sebab itu hendaklah kamu bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohon keampunan daripadanya. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha menerima taubat. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada tafsir ayat ini, cuba kita tengok sekilas pandang bacaan kita dari segi tajwidul Quran ataupun tajwid ya. Idza jaa, idza ni mad asli, alif waw ya, 2 harakat. Jaa mad wajib muttasil, yakni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Panjang bacaannya ialah 5 harakat. Idza jaa 5 mad wajib muttasil, mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Nasrullahi, nas sad, huruf isti'la. Huruf isti'la ni mesti disebut tekanan, disebut bacaan itu atau sebutan itu dengan ditekankan sebutan nas. Dia membezakan makhraj huruf sin, nas dan nas. Kita dah sebut hari itu, Quran ni al-ibrah bil mantuq,
iktibar diambil kiraan Quran, bacaan Quran kita diambil kira salah atau betul, bukan bergantung kepada kemahiran tajwid. Betul atau salah bacaan Quran kira dapat dosa atau dapat pahala ialah bil mantuq, sebutan. Sebab bila huruf sad kita kena beri hak dia, nas, bukan nas. Itu sebab Quran ni wajib talaqi dan musyafahah. Nas tebal. Rullahi, kataan Allah yang menerima sebelumnya baris hadapan tebal. Nas rullahi wal fath. Ta tu ada bunyi ha ketika waqaf. Wal fath. Wa ra'aitan nasa. Wara'aitan wajibul gunnah, nun yang bersabdu wajib dengung. Wara'aitan nasa yadkhuluna, yad qalqalah. Qalqalah ni huruf yang memantul sebutan bunyinya. Hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubun jad direngkaskan. Yad khuluna, kha pun termasuk dalam huruf isti'ala. Khussa daghtin qiz, khussa kha dengan sad, daghtin dad ghin ta, daghtin qiz qaf dengan dha. Itu huruf-huruf isti'la. Yadkhuluna kha, cung mulut sikit. Khuluna mad asli, fi mad asli, di mad asli, nillahi, kataan Allah menerima bagi bawah, bacaannya nipis. Fi dinillahi afwaja, sadir afwajan. Mad apa? Tu ingat? Mak badal. Dia ingat tak? Mana apa? Tanwin beri dua di atas, diwakafkan dengan jadi panjang mad asli, dua harakat. Mad afwaja. Berikan tengok Fasabbih ha apa dia? Fasabbih ha. Di sini rasional ni tuan-tuan. Huruf-huruf Al-Quran, fatwa kebangsaan haram ditulis dengan tulisan Rumi. Macam ha ni kita nak tulis huruf Roman macam mana? Ha apa dia? Ha. Tak boleh tulis dengan huruf Rumi. Fatwa kebangsaan kata haram menulis ayat Quran dalam huruf Roman. Fasabbih bihamdi rabbika, bihamdi, mim mati bertemu dengan dal. Jadi izhar syafawi, mim mati yang bertemu dengan selain huruf mim, selain huruf ba. Mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain, dia dengung. Mim mati bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu selain huruf mim dan ba, hukumnya adalah izhar syafawi, tak boleh dengung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ghin juga termasuk huruf isti'ala. Wastaghfir. Sama macam wal fath, bila diwakafkan ada bunyi ha di ujung. Wastaghfir, tidak solid bunyi ra, dia ada pencampuran bunyi huruf ha. Wastaghfir. Innahu, nun yang bersabdu, wajibul gunnah, wajib dibaca dengan dengung. Innahu, ha dhamir tu depan itu ada waw tanda mat,
Ini dipanggil mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Hanya yang bacaannya 2 harakat. Kana ka mad asli tawwaba, sama macam afwaja tadi, ya. Okey. Alhamdulillah, itu sekilas pandang untuk refresh balik kita punya tajwid, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan dah menguasai tajwid, itu hanya sebagai ulangan saja, insya-Allah. Alhamdulillah, kita masuk kepada tafsiran surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu akan lihat, wahai Muhammad, manusia akan masuk ke dalam Islam ini berbondong-bondong ataupun berduyun-duyun. Pertolongan Allah yang dimaksudkan dalam surah ini ialah Fathu Makkah. Setelah 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, datang arahan Allah Subhanahu wa taala, kemuncak kemenangan dakwah, yakni Mekah ditawan semula. Jadi sebelum tiba waktu Mekah dibuka ataupun ditawan, surah ini turun sebagai satu khabar gembira kepada Rasulullah dan para sahabat ketika itu, bahawa masa telah tiba bahawa Mekah akan ditawan kembali. Dan Mekah ataupun Fathu Mekah dibuka dalam tahun ke-8 Hijrah. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru min qawli subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqultu ya Rasulullah, araka taksuru min qawli subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqala akhbarani anni sa'ara alamatu fi ummati fa idza ra'aituha akthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath, ay fathu Makkah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pada satu ketika sentiasa mengulang-ulangi dan memperbanyakkan tasbih, zikir dengan perkataan subhanallah wa bihamdihi, kemudian dengan istighfar, memohon taubat kepada Allah. Lain pada hari-hari biasa, siang, malam, pagi, petang, Rasulullah banyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun subhanallah bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Sentiasa siang, malam dan pagi dan petang. Lalu menarik perhatian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku lihat kebelakangan ini Tuhan banyak mengulangi kalimah subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarani rabbi, Allah telah beritahu kepada aku, telah sampai perkhabaran kepada aku daripada langit, sesungguhnya aku akan melihat alamat kemenangan umat ini. Nabi dah diberitahu khabar gembira. Fa iza ra'aituha, apabila tanda-tanda kemenangan umat ini sudah diperlihatkan oleh Allah,
lantas aku berkewajipan, kata Nabi, untuk sentiasa memperbanyakkan dalam hidup-hidupku yang akhir ini dengan kalimah tasbih subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW faqad ra'aituha, dan aku sudah menyaksikan tanda dan bukti kemenangan umat ini, yaitu bila turunnya surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini basyiran, tuan-tuan, perkabaran gembira. Dalam perjalanan dakwah ini Rasulullah diberitahu, sebelum Rasulullah ditunjukkan secara khusus tentang kemenangan untuk membuka kota Mekah, sebelum itu Nabi SAW dah ditunjuk oleh Allah bagaikan depan dia skrin. Dia melihat perjalanan umat ini bermula daripada zaman beliau sampai hari kiamat. Rasulullah tengok satu persatu. Tetapi kes pembukaan kota Mekah ini Allah ulang dengan satu penjelasan yang khas, khusus. Allah beritahu, bila turun tanda-tanda akhir kemenangan umat kamu, wahai Muhammad, naklah kamu memperbanyakkan tasbih, tahmid dan istighfar. Dan tanda itu, kata Nabi, ialah turunnya surah An-Nas. Iktibar yang kita ambil daripada hadis yang dibawa oleh Sayyidatina Aisyah, tuan-tuan, untuk umat Muhammad, perjalanan dakwah ini akan sampai di kemuncaknya. Walaupun hari ini kita tengok macam awan mendung, tak nampak lagi, tapi tanda-tanda kemenangan itu sudah hampir. Seperti mana Nabi SAW digambarkan, bila turunnya surah An-Nas, maka itu tanda kota Mekah akan dibuka. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW suatu hari dia memanggil anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Tahun kota Mekah akan dibuka, tahun tu dia panggil Sayyidatina Fatimah, fanajaha fabakat. Lalu dia panggil hampir kakak dia Fatimah, dibisikkan, fanajaha fabakat, dibisik kat telinga Sayyidatina Fatimah. Kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menangis teresak-esak. Kemudian dia panggil balik di sini, summa najaha fadahikat, dibisik sekali lagi kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, fadahikat, dia ketawa. Tadi menangis, tapi lepas tu ketawa. Qalat, Ummu Salamah kata, falamma tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha an bukaiha wa dhahikaha. Selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummu Salamah bertanya kepada Aisyah Fatimah radhiyallahu anha, kenapa dulu aku tengok kamu menangis, lepas Rasulullah bisik, lepas tu kamu ketawa, apa cerita? Qalat, kata Fatimah, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yamutu fabakaitu. Dia beritahu, Rasulullah bisik kat telinga aku bila turun surah An-Nas, idza jaa nasrullah, Nabi beritahu ajal abah sudah sangat dekat. Lalu aku menangis, kata Aisyah, kata Fatimah. Thumma akhbarani, kemudian Fatimah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku, anni sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Jangan bimbang, Nabi beritahu, orang yang mula-mula menurut Rasulullah wafat adalah engkau, wahai Fatimah. Betul. Yang kedua, Nabi kata, engkau di syurga bertaraf sayyidah nisa'ul ahlil jannah. Kau akan menjadi ketua
ahli-ahli syurga di kalangan wanita-wanita, illa Maryam binti Imran, melainkan Maryam, Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Dia juga adalah, selain daripada Fatimah, dia juga adalah pemimpin golongan ahli-ahli syurga di syurga nanti. Dia kata bila Rasulullah sebut macam tu, fadhahiktu, aku pun ketawa, ya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala hadhihi surah nazalat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awsata ayyam at-tashrik bi Muna wa huwa fi hajjatil wada'. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata surah An-Nasr ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hajjatul wada', hajinya yang terakhir. Dan surah ini turun di pertengahan hari-hari tasyrik. Kalau pertengahan hari tasyrik 13, 14, 10, 11, 12, 13. Jadi maksudnya hari yang tengah-tengah, hari raya haji 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari tu. Tengah-tengah hari tasyrik tu surah ini turun di Makkah ketika Nabi di Arafah, ketika Nabi sedang mengerjakan haji yang terakhir yang dikenal sebagai Hajjatul Wada'. Dan kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa annahul wada', itu tanda-tanda kematiannya sudah hampir. Menurut Qatadah, idza jaa nasrullahi wal fath, Allah beritahu bahawa sesungguhnya kamu wahai Muhammad, annaka lan ta'isha ba'daha illa qalila. Wahai Muhammad, Allah beritahu kepada Nabi, sesungguhnya selepas turun surah ini kamu akan hidup di dunia ni tak apa lama lagi. Maksudnya tak lama lagi akan mati. Kata Qatadah, wallahi ma'asha ba'daha illa qalilan sanatain summa tuwaffa. Qatadah kata kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat selepas hampir 2 tahun surah itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Tandanya ialah idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan kota Mekah. Yakni kota Mekah ditawan semula selepas 8 tahun berhijrah ke Madinah. Jadi bila surah ini turun, tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab dia sangat cemburu, sebab dia dapat rasakan sesuatu yang akan berlaku. Di kehebatan Sayyidina Umar, tuan-tuan, Nabi kata, kalaulah sekiranya ada Nabi selepas aku, nescaya Umar lah calonnya. Sayyidina Umar dia dapat rasa, sense dia tu, ada sesuatu akan berlaku bila turun surah ini. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan Asyakhul Badar, orang-orang yang pernah menyertai perang Badar, yakni angkatan Badar. Sebahagian dia dah meninggal, mana yang ada tu Sayyidina Umar kumpulkan. Barangkali Asyakhul Badar, orang-orang yang menyertai perang Badar ni mengetahui rahsia-rahsia tertentu terhadap surah ini, lalu dikumpulkan. Kemudian Sayyidina Umar tanya, ma taqulun fi qawlihi idza jaa nasrullahi wal fath. Saya nak tanya tuan-tuan, apa makna ayat idza jaa nasrullah ni dan apa tafsirannya? Sebahagian daripada Ahlul Badar kata
Allah memerintahkan kita supaya memperbanyakkan tahmid, tasbih dan istighfar kepada Allah. Sebahagian pula kata, la nadri ya Umar, kami tak tahu wahai Umar apa rahsia ayat ni. Dan sebahagian daripada ahli Badar senyap mendiamkan diri, tak tahu. Kemudian Sayyidina Umar dalam pertemuan tu, dalam satu riwayat lain, dia ajak sama Abdullah ibnu Abbas, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas, dia punya kepakaran ialah ahli tafsir, pakar tafsir di zaman Rasulullah ialah Ibnu Abbas. Dia masa tu kanak-kanak lagi, gulam, budak dalam 10 tahun, 12 tahun. Bila dibawa dalam kumpulan Asyakhul Badar, veteran-veteran perang Badar, sebahagian ahli veteran Badar kritik. Dia kata, kenapa bawa budak kecil ni masuk ni? Ni majlis orang tua-tua, orang veteran. Sayyidina Umar kata, tunggu dulu kau tengok lah kan, macam mana kau budak ni. Setelah habis pusingan tanya ahli Badar tentang rahsia diturunkan surah ini, Sayyidina Umar menghadap Abdullah bin Abbas. Dia berkata, ya Abdullah, ya Ibnu Abbas, qul li akadha taqul, adakah pendapat kamu sama seperti mana veteran Badar ni tentang surah An-Nasr? Lalu jawab Abdullah bin Abbas, la, tak, aku tak sama pendapat dengan mereka. Umar tanya, famadha taqul, apa pendapat kamu tentang surah ini? Qultu, aku memahami bahawa bila turun surah ini, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan tak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Tengok tuan-tuan Kata Umar, la a'lamu minha illa ma taqul. Tengok tawaduk Umar tuan-tuan, yang orang kanan Rasulullah. Bila dia dengar pandangan daripada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, la a'lamu minha illa ma taqul, aku tak tahu tentang maksud dan rahsia surah ni melainkan setelah kau beritahu wahai Ibnu Abbas. Tengok tuan-tuan, sifat tawaduk kan. Kalau kita lah budak, alah kau baru noteh dan lu makan garam kau tu, kuasa orang ni 9 dah tu. Sebab orang ni 9 banyak kena diabetes, kuat makan dengan tinggi, kuat makan garam ya. Tawaduknya Umar, walaupun budak kecil, gulam 10-12 tahun, respect. La a'lamu minha illa ma taqul, aku tak tahu rahsia ini wahai Ibnu Abbas malaikat setelah kau beritahu ya. Ini iktibar daripada surah ini, bagaimana bila turun surah ini mempamerkan akhlak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, respect kepada ilmu ya. Kita ini tak, kalau besar kata kalau besar pangkat menegoh kan. Kalau tengok orang kulit lendi yang selekeh, pandang sebelah mata bentak kan. Kita ambil iktibar lah tu kan. Nilai bukan nilai dunia, nilai adalah nilai akhirat, ilmu, iman. Kita letakkan sebagai prioriti dalam penilaian. Seterusnya, surah ini menyebut iza jaa nasrullahi wal fath. Alif lam kepada kalimah al-fathu itu memberi makna dan maksud. Dia kata dalam kitab tafsir, wal fathu lil ahdi liz zihni, lil ahdi zihni. Satu perkataan yang Allah sisipkan dalam pemikiran setiap orang yang mendengar ayat ketika itu, lekat di pemikiran, di hati, di jantung hati, bagaikan satu perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu,
Tunggu. Apa maksudnya tuan-tuan? Dalam Islam ni apa sahaja yang Allah akan sebut, innahu la yuflihu zalimun, yakinlah sesungguhnya orang-orang yang zalim ni dia akan gagal, dia akan tidak diberi kejayaan oleh Allah, itu pasti. Jadi al-fathu di situ tuan-tuan, alif lam di situ memberi makna di segi tafsirnya ialah lil ahdi zihni, menanamkan satu keingatan, kepercayaan dalam hati para sahabat, janji ini pasti berlaku dan sudah tak lama lagi. Apa maksud tuan-tuan? Dengan Allah, bila kita belajar tauhid, Allah bersifat maha berilmu. Kaunuhu ta'ala aliman, dia bersifat maha berilmu. Bila dia beritahu besok pagi akan hujan, automatically orang yang yakin kepada Allah confirm yakin besok akan hujan. Ini bukan janji hujan, janji kemenangan untuk umat Islam di Madinah menguasai kota Mekah sudah semakin hampir. Itu maksud wal fath, alif lam kepada kalimah al fathu di segi bahasa Arabnya. Dan kita tafsir dibahas begitu. Maksudnya semua sahabat menunggu-nunggu detik dan saat berlakunya pembukaan kota Mekah. Dan yang menarik, pembukaan kota Mekah ini berlaku pada bulan Ramadan. Tuan-tuan ya, berlakunya malam Lailatul Qadar, Fathu Makkah juga berlaku pada bulan Ramadan. Kenapa Nabi SAW menggerakkan tentera ke Mekah? Selain daripada wahyu, ada sebab-sebab untuk mendorong berlakunya gerak untuk menawan kota Mekah. Sebelum pembukaan kota Mekah, Nabi telah memeterai perjanjian dengan Quraisy Mekah, dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Tiba-tiba orang-orang Quraisy Mekah mengkhianati perjanjian ini. Dia langgar janji. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Pada tahun 8 Hijrah, Quraisy Mekah melanggar perjanjian. Dalam perjanjian itu dia disebut mana dua belah pihak tidak boleh mengkhianati perjanjian. Bila berlaku pengkhianatan, maka tindakan keras akan diambil. Tindakan keras tersebut adalah perang. Lalu faghazahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu sikap, mengarahkan buat persediaan untuk move ke Mekah. Lalu Nabi mengumpulkan di kalangan para sahabat lelaki seramai 10,000 orang. Soal tuan-tuan ya, 10,000 barisan. Dan di kalangan yang terlatih di sudut ketenteraan. Dan strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja mukhfiyan. Nabi mengarahkan dari sudut strategi ketenteraan 10,000 ni move dalam keadaan yang sangat rahsia. Tak boleh beritahu siapa-siapa. Senyap bergerak. Sebelum bergerak dan menggerakkan 10,000 tentera ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ke langit. Tengok tuan-tuan Allahu Akbar. Manusia kadang-kadang bila dia yakin dia perfect, ada hal lah, kan, cakap orang sombong kan, confirm lah boleh, clear, line clear, lupa ke Allah Ta'ala. Ini Nabi ajar kita. Bila menggerakkan 10,000 tentera ke Mekah, Nabi ajar para sahabat dekat tangan, Allahumma ammi akhbarana, wahai Allah, kau rahsiakan pergerakan tentera kami. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala kan? Jangan cepet kita rasa kita hebat, kita ni hamba ya. Allahumma ammi akhbarana, ya Allah rahsiakanlah
berita tentang pergerakan kami ini wahai Allah. Falam yufaji'hum illa wa huwa muhitu bihim wa dakhala Makkah. Tahu-tahu 10,000 tentera ni sudah berada di sekitar Mekah. Ya, ini dipanggil dalam istilah ketenteraan Arab dipanggil mubaghatah, kejutan. Salah satu faktor menang dalam perang ni ialah kejutan, sama ada strategi, persenjataan ataupun sebagainya. Kejutan. Sampai di Mekah, tiba-tiba orang Arab Mekah tengok dah ramai tentera. Pada malam 20 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, muzfarran mansuran muayyidan, mendapat dukungan penuh daripada langit. Allahu Akbar. Ini adalah iktibar dan panduan di sudut ruh, di sudut batin orang Islam yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berdiri di kawasan berdekatan dengan Kaabah. Macam hari pertama dia dapat wahyu, dia berdiri di Bukit Safa. Apa pandangan kamu wahai Quraisy? Sekiranya aku beritahu musuh di balik bukit sana sedang bersedia untuk menyerang kamu, percaya ke tak? Jawab Quraisy, kami tak pernah dengar berita kamu ni pembohong. Apa yang kamu cakap adalah benar. Kamu adalah Al-Amin. Ini amanah kan, orang jujur. Orang tak sangsi ke dia. Nada ni Nabi bawa balik. Ketika dia dah sampai di Mekah berhampiran dengan Kaabah, dia isytiharkan. Dia kata apa? Ya ma'syara Quraisy, ma tazunnuna inni fa'ilu bikum. Nada yang hampir sama dengan hari pertama dia buat dakwah. Wahai Quraisy, sekarang aku berdiri di sini. Nada dah lain dah, nada dah memiliki 10,000 tentera. Dalam pemikiran kamu, apakah tindakan yang aku akan lakukan selepas ini kepada kamu? Yang mana sebelum ini 8 tahun yang dulu kami telah diusir daripada Mekah. Ini nada tuan-tuan sinis. 8 tahun dulu kami diusir daripada Mekah. Sekarang ni agak-agak dalam pemikiran kamu, dalam bayangan kamu, apakah tindakan yang aku lakukan terhadap kamu? Lalu Quraisy menjawab, qalu khaira. Kami yakin, kami mengharapkan kepada kamu wahai Muhammad adalah kebaikan. Kamu tak akan berlaku ganas dan kejam kepada kami. Sebab kamu wahai Muhammad akhun karim, saudara kami yang bersifat mulia. Wa ibnu akhun karim, dan keturunan kamu juga, ayah kamu, datuk nenek juga, datuk nenek kamu juga adalah orang-orang yang berketurunan mulia. Apa jawab Nabi? Nabi nak tengok respon. Adakah reaksi daripada pihak Quraisy Mekah ni nak menunjukkan reaksi perang? Tak. Mereka mengharapkan Nabi SAW bertindak baik. Nabi SAW berkata, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatih, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Surah Yusuf ayat 92. Nabi bacakan ayat ini. Wahai ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku datang ini seperti mana Yusuf setelah melalui ujian dan tribulasi yang panjang, akhirnya dia dapat jadi raja Malikul Mas, raja di Mesir. Dan hari di mana dia menjadi raja itu, dia panggil adik-beradik dia yang seboleh orang yang capakkan dia dalam lubang tu, dia panggil dan dia beritahu, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Pada hari ini
wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Yusuf, aku maafkan kamu, la tathriba lakum, tak ada apa-apa antara aku dan kamu, tak ada apa-apa. Walaupun kau dulu campak dengan aku dalam telaga di padang pasir itu, hari ini aku jadi raja, jadi ketua di Mesir, aku maafkan perbuatan kamu, dan pada hari ini kamu bebas, dan aku mengharapkan kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Quraisy, inilah nada dan prinsip yang aku bawa daripada Madinah. Aku tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap kamu. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya wahai Muhammad, kami akan buka kepada kamu satu kejayaan yang gemilang, yakni pembukaan kota Mekah. Dari sudut strategi ketenteraan yang Nabi susun semasa perjanjian Hudaibiyah, tengok tuan-tuan ya, pemikiran fikrah al-istiratijiyah al-askariyah inda Rasul, pemikiran strategi ketenteraan yang dimiliki oleh Rasulullah. Walaupun dia seorang yang ummi, buta huruf, tapi dengan panduan wahyu, petunjuk wahyu, dia menunjukkan merangka bagaimana strategi ketenteraan menawan kota Mekah tanpa menumpahkan darah. Antaranya tuan-tuan, bila kita baca sirah, kita akan dapati dalam sirah, dalam tempoh perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan provokasi dan perang saraf. Dia menghantar, dipanggil Sariyah. Sariyah ni tuan-tuan, ketumbukan tentera yang kecil, dalam grup-grup yang kecil, macam grup gerila. Dia attack kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah yang menyokong Quraisy Mekah. Dia attack menang, attack menang, sebagai strategi perang saraf. Dan perkhabaran attack daripada gerombolan Sariyah yang dihantar oleh Rasulullah sampai ke pendengaran orang-orang Arab di Mekah. Wah, sekarang ni Muhammad dia dah sharp lah, dia punya komando dia, attack memang out, kabilah tu jatuh, kabilah ni jatuh. Jadi perang saraf tu berjaya meresap ke dalam pemikiran penduduk Mekah, dan penduduk Mekah tertunggu-tunggu kedatangan Muhammad. Benda tu dah tersebar, sebab kekuatan Muhammad sudah luar biasa. Dia dah memiliki squad-squad yang macam ni, dan gerak cepat, macam kita ni SWAT lah, dan bahaya. Kita dalam keadaan bahaya, tapi kita tak boleh buat apa, kata penduduk Mekah di kalangan Quraisy. Jadi apabila selepas 2 tahun perang saraf ini berlaku, provokasi ini berlaku, maka sebenarnya kerajaan yang ada di Makkah, kerajaan Quraisy Jahiliyah, sudah mula lemah dan terumbang ambing. Tengok tuan-tuan ya, subhanallah. Dalam Islam ni adalah cuma kita tak jumpa kan. Ya. Dalam Islam ni komplit. Kalau kita merujuk semula kepada mukjizat Al-Quran. Okey. Kemudian selanjutnya Nabi SAW dalam strategi ketenteraan dia, pemikiran strategi ketenteraan dia, dia masuk ke Mekah, dia bagi 4 ketumbukan. Maksudnya 4 gerakan tentera daripada 4 sudut Mekah, masuk daripada 4 sudut. Grup yang pertama diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid adalah pemimpin angkatan berkuda yang paling kuat. Sebab Khalid ni, Rasulullah bagi dia gelaran Saifullah, pedang Allah. Di tangan Khalid, pedang Allah. Hebat tuan-tuan. Itu bukan semata-mata gelaran, itu sebenarnya maqam. Maqam, kalau dalam tasawuf maqam ni wali lah. Maqam yang ada di sisi Khalid adalah tangannya memegang Saifullah, pedang Allah. Jadi tumbukan tentera yang pertama diletakkan di sebelah utara Mekah. Khalid Al-Walid dengan Fursan, angkatan berkuda yang paling smart, yang paling kuat di kalangan tentera Rasulullah.
kedua diketuai oleh Zubair bin Al-Awwam, juga angkatan berkuda yang kurang sikit daripada Khalid, dan kedudukannya ialah Zubair ni bukan apa tadi, Khalid bukan di Shimal, bukan di utara, dia di selatan, di janub Mekah. Kemudian Zubair Al-Awwam mengambil posisi di Shimalul Mekah, di utara Mekah. Selatan Khalid, Shimal, utara dipimpin oleh Zubair bin Al-Awwam. Dan kedua-dua ketumbukan yang dipimpin oleh Khalid dan Zubair ini bagaikan tentera gerak cepat yang bila berlaku arahan serangan, dia akan attack secara mufajaah, kejutan, kan, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok kita dengar pembukaan kota Mekah tu kan, tapi dari segi ketenteraan macam tu susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ketiga dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan firqah ataupun kumpulan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ini adalah min rijalatil musyah, tentera jalan kaki, tentera darat, dia bergerak. Dan firqah yang keempat yang disertai oleh Ansar, penduduk daripada Madinah, yang dikepalai oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan di kumpulan firqah Rabi'ah inilah, golongan Ansar inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kumpulan ini. Rasulullah berada pada kumpulan Ansar. 4 ketumbukan tentera yang disusun bergerak serentak, dan mereka buat ketetapan kita akan bertemu di kawasan berhampiran dengan Kaabah, yakni di Bukit Safa, serentak. Dan time kehadiran tu macam tentera lah, kosong kan, time tepat sampai, ya. Kemudian kita tengok pula reaksi. Kita dah kata tadi, di kalangan penduduk Makkah, Quraisy, Abu Jahal dan grup-grup dia, perang Saraf tadi dah banyak melumpuhkan semangat dia orang. Tiba-tiba datang keadaan mengejut, 10,000 mengepung kota Mekah. Down tuan-tuan. Semangat perlawanan hilang, jatuh, down. Tetapi masih ada semangat nak melawan. Lalu 2 orang tokoh yang terlibat dengan ketenteraan kaum Quraisy ketika itu, yakni Ikramah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, dan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, 2 orang ni ke figure yang hebat dalam tentera lah di kalangan penduduk Makkah ketika itu. Lalu 2 orang tokoh jahiliah Quraisy ni menggerakkan di kalangan orang-orang Makkah untuk menyertai suatu ketumbukan tentera, dan mereka terdiri daripada orang yang bersifat hamba, orang miskin, dan orang-orang biasa yang tidak terlatih. Bila melihat kemampuan dan kekuatan mereka berbanding dengan yang datang 10,000 ni, automatically gerakan nak melawan dalam bentuk perang tu lenyap begitu saja. Sebab congak dia, lawan pun sia-sia. Itu satu tuan-tuan. Kemudian di satu sudut yang lain, tentera yang dikumpulkan oleh Ikramah bin Abi Jahal dengan Safwan bin Umayyah ini adalah tentera di kalangan rakyat bawahan yang semata-mata diajak berperang untuk mempertahankan status quo, mempertahankan kedudukan pemimpin-pemimpin Mekah, bukan untuk membela rakyat. Itu faktor kenapa perang itu tak jadi. Sedangkan tentera di kalangan para sahabat datang daripada Madinah dengan satu niat, li'a'la'i kalimatillah, bulat, li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan Islam di bumi Mekah.
Yang ni Ikramah dengan Sufyan bin Umayyah kumpulkan orang di kalangan orang biasa, hamba dan orang miskin, tujuan berperang dengan Nabi untuk membela orang-orang besar Mekah. Matlamat yang sangat berbeza antara tentera yang dibawa oleh Rasulullah dengan yang cuba bertahan di Makkah. Akhirnya Ikramah membawa tenteranya berkubu di satu tempat di selatan Mekah. Nama tempat itu adalah Khandamah. Apa strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul ingatkan kepada tentera-tentera yang 10,000. Yang pertama sekali Nabi kata, la tuqatilu ila man qatalakum. Kamu jangan memulakan perang kecuali kamu diserang, attack habis-habisan. Sebab kata Nabi, kita datang ke Mekah ni bukan tujuan utama berperang. Tujuan kita adalah perang saraf untuk menawan kota Mekah tanpa perang. Tapi sekiranya terdesak, diserang, naklah kamu serang habis-habisan. Itu pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, kita bukan datang bertujuan untuk membalas dendam. Walaupun kita kena halau 8 tahun dulu, tak. Bukan tujuan untuk menuntut dan balas dendam, tak. Li'ala'i kalimatillah, kerana Allah, menegakkan hukum Allah, memuliakan Mekah ini untuk kembali kepada Allah. Itu tujuan kita. Seterusnya, idza laqitum awbash Quraisy alladhina yuqatiluna fahsuduhum hasdan fi muqabil ar-rahmah fil amr al-awwal hunak. Nabi kata, bila sekiranya tentera yang berada di janub, di selatan, bertembung dengan tentera yang dipimpin oleh Ikramah dan Sufyan, di kalangan tentera mereka ni adalah orang-orang kampung, hamba dan orang miskin. Jadi Nabi kata, kamu jangan attack mereka, melainkan dengan fahsuduhum hasdan. Fahsudu ni tuan-tuan, dalam Quran sebut hari zakat, fa'atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkanlah kewajipan zakat. Hak zakat itu hari diwajibkan kamu, hari di kamu menuai. Keluarkan zakat hari itu, jangan delay, jangan tangguh. Husud di mana tuan-tuan? Berdepan dengan tentera Ikramah yang cuba nak challenge tentera yang dibawa oleh Nabi SAW. Kau kapung dia, kau tunjukkan ke kau kekuatan ketenteraan yang kamu ada sehingga mereka gerun, tapi dalam masa yang sama fi muqabilir rahmah, kamu tunjukkan sikap kasih sayang, ihsan. Apalah mula belago sahabat, kata orang tua kan, dia saudara kita, makcik, pakcik kita, waris kita, sama suku dengan kita, apalah mula nak bergaduh. Macam itulah maknanya. Jangan attack mereka sampai mencetuskan peperangan. Beri tekanan. Dalam masa yang sama, tunjukkan sifat rahmah dan kasih sayang. Tengok tuan-tuan, sebenarnya dalam Islam, ketenteraan ini dibina bukan untuk tujuan perang menumpahkan darah, lebih kepada psycho musuh. Tunjukkan kekuatan. Wa'iddu lahum masata'tum min ribatil khil turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ini prinsip ketenteraan. Allah perintahkan orang Islam zaman Nabi lagi, ayat turun, wa'iddu lahum, naklah kamu menyediakan sebarang bentuk kekuatan ketenteraan, mastata'tum, yang maksimum yang kamu mampu. Jadi ada persediaan. Kalau tentera ada drone, kita ada drone. Kalau dia ada nuklear, kita ada nuklear, contohlah, kan. Jadi Nabi SAW arahkan pada kumpulan yang kedua, yakni idza laqitumul awbash, tentera kamu bila bertembung dengan tentera Ikramah di kalangan orang-orang yang fakir, miskin dan hamba ini, beri tekanan, tunjukkan sifat rahmah. Al-amru awal hunak al-hizm wal quwwah. Nabi kata, kau tunjukkan kekuatan sampai menggerunkan mereka supaya tak jadi peperangan. Sekiranya ada reaksi nak perang dan dia attack, kamu lawan sampai habis. Dan arahan Nabi yang ketiga dalam Fathu Makkah, ihdaru damin majmu'ah min kufari Makkah. Biasalah tuan-tuan, bila tentera masuk
menguasai satu kawasan, dia akan cari musuh yang paling ketat menentang selama ini. Ya. Nabi kata masuk ke Mekah, ada satu ketumbukan yang ditugaskan tangkap orang-orang yang paling kejam memusuhi para sahabat ketika dakwah di Mekah 13 tahun. Cari orang ni seorang. Tangkap. Dan Nabi kata potong kepala. Bunuh. Ya. Mana sampai had kejahatan dia tu boleh hukum qisas. Boleh hukum bunuh. Nabi lembut-lembut pun jadi ada peruntukan syariat dalam perang ni. Musuh sebahagiannya kena bunuh, tangkap. Atas dasar fi haqqi daulatil islamiyah, atas hak maruah sebuah negara Islam yang baru, di atas dasar perundangan keadilan. Hari ini Dr. Mahathir kata rule of law, tapi dia pun tak ikut law kan. Allah ngepet kan. Rule of law, sesuai dengan kejahatan dia tu, hukum bunuh, pancung. Wahya jaraim la tughfar hatta qala, sebab dosa-dosa mereka menyakiti dan menzalimi orang Islam ketika di Makkah dulu tak boleh dimaafkan. Nabi kata, arahkan mesej arahan Nabi itu kepada skuad ini, uqtuluhum walau ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Kamu buru cari orang ni sampai dapat, walaupun mereka lari bergantung di kelambu Ka'bah, wujuh ke bawah, tangkap, toteh ke bawah. Nabi bersifat rahmah, pengampun, tapi dalam bab ni Nabi tegas. Walaupun dia lari di Kaabah, bergantung ke kelambu Kaabah tu, penoni Kaabah pun takkan nak bunuh. Walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah, buntun ke bawah, tateh ke bawah. Ni disebut hak sebuah negara, rule of law lah. Ya, alhamdulillah. Dan gulungan yang diarahkan bunuh oleh Rasulullah, wa kanu bid'atu asyara rajulan, tak ramai, wa mura'atan, lebih kurang angka dia puluh-puluh lah, tak sampai 100. Puluh-puluh ramai juga tu kan. Ketika dia ingat ada pancung tu, ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah maksud daripada ayat idza jaa nasrullah wal fath, hari di mana datangnya nasrullah. Tuan-tuan, inilah yang dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pembukaan kota Mekah, sebelum hijrah. Sebahagian daripada para sahabat dah tak tahan. Biasalah tuan-tuan, ta'ful basyariyah, kelemahan seorang insan. Walaupun zaman sahabat, walaupun Nabi sendiri, dia ada kelemahan sebagai seorang manusia. Para sahabat ditekan 13 tahun, sampai satu tahap rasa-rasa dah bukan pedap, rasa-rasa dah tak nak pernah teraya dah. Tanya Rasulullah, mata nasrullah, wahai Rasulullah, bila nak menang ni? Pertanyaan sahabat ni Allah rakam dalam Quran, mata nasrullah, wahai Rasulullah, bila nak menang ni? Lama menang kono ni 30 tahun. Bila menang yang dijanjikan oleh Allah? Allah sendiri jawab, ala inna nasrallahi qarib. Adalah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu itu, Allah Ta'ala kata qarib, sangat hampir. Jadi tuan-tuan, sama alamati dengan keyakinan imaniah kita, pertolongan kepada umat ini sangat hampir. Tugas kita adalah ubudiyah, perhambaan, ibadah, ilmu, jihad, mujahadah, iman, kena bangunkan. Soal menang tu, itu hak Allah akan bagi kat kita bila-bila masa. Dan saat inilah yang disebut tadi dalam pengertian apa ni, idza jaa nasrullahi wal fath tadi, alif lam di situ adalah lil ahdi zihni. Allah tanamkan dalam pemikiran hati para sahabat, kemenangan yang kamu minta ni sudah sangat hampir. Keyakinan kepada Allah tuan-tuan menyebabkan tenteramnya hati, daya tahan yang bertambah, dan sahabat sanggup menunggu saat-saat itu. Bila tiba saat ini, ya, subhanallah, kemenangan tuan-tuan
bila setiap kemenangan berlaku, kejayaan dan seumpamanya, Rasulullah SAW sujud di bumi Mekah bersama para sahabat. Kita akan jumpa nanti ayat di hadapan tu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sebelum tu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kemuncak kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Bila kamu masuk saja ke kota Mekah dengan strategi yang tersusun tadi, kamu akan saksikan wahai Muhammad dan para sahabat, wa ra'aitan nas, kamu akan lihat manusia di Mekah yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk Islam, menerima Islam afwaja, berduyun-duyun, tanpa disuruh, tanpa diarahkan, masing-masing datang mendahulu, kita orang di Sembilan datang ke Masjidil Haram atau ke di Baitullah, mendahulu masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sesekali bila datang mukjizat yang Allah tunjuk daripada Al-Quran, manusia tercengang, betul lah, tak boleh makan berkara, makan beruk ni, makan kelawar kan, makan ular sawah, makan tikus, makan cocak, tak elok rupanya. Baru tahu sekarang kan. Contohlah, yakin dengan janji Allah. Orang Islam selamat sebab di bawah riayah dan hidayah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peristiwa pembukaan kota Mekah, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Sampai situ dulu, alhamdulillah. Kita akan datang, akan sambung. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ ada makna dan pengertian yang sangat tinggi dalam kehidupan, khusus dalam konteks perjuangan. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وعمش على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.